بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك وتب علينا إنك أنت التواب وهداية نسألها لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم وإنما الملائكة المقربين وخلصين وافتح لنا وعدك على صراحتك يا رب رب اشرح لي صدري ويسر لي قال الشيخ تعالى نفعنا بالدارين. Ke-9. Muka apa? 15 Mei. Apa? Dan jika mengambil daripada yang sahihnya, maka ia hantar akan dia di atas hadas. Wajib qadha mutlaqan. Gitu. Dan jika mengambil daripada yang sahih, maka dan jika mengambil, yakni mengambil oleh satir, oleh penutup, dan jika mengambil, yakni mengambil oleh satir, penutup, jabirah atau tapalan atau balutan daripada yang sahih, yakni lebih daripada qadar hajat untuk memegang. Jadi masalahnya jabirah atau tapalan atau balutan tu mengambil tempat yang sahih yang tak sakit tu lebih daripada qadar hajat untuk memegang. Jika ia seorang tu hantarkan dia kan penutup di atas hadas. Jadi maknanya balutan tu satir tu lebih daripada mengambil yang sahih lebih daripada qadar hajat. Lagi pulanya dia tu pakai ketika dia tu tidak berwuduk. Wajib qadha mutlaqan. Wajib i'adah. Mutlaqan. Maknanya sakit itu anggota tayamum atau tidak. Sakit itu pada anggota tayamum atau tidak. Atau bukan. Atau di lain. Jadi semayang tu wajib i'adah. Zoya. Maka jika ia hantar di atas tuhur, maka jika ia mengambil lebih daripada qadar yang memegang, wajib qadha mutlaqan. Wajib qadha juga.
maka jika ia seorang tu hantar di atas tuhur. Maknanya dia pakai jabirah atau dia pakai balutan atau tapalan tu ketika tu dia ada wuduk. Dia ada wuduk. Mana begitu. Maka jika mengambil lebih daripada qadat, mengambil yang sahih. Mengambil oleh satir penutup yang akan tepat sahih, tepat tak sakit, lebih daripada qadar memegang, qadar hajat memegang. Wajib qadha mutlaqan. Wajib qadha semata-mata. Walaupun apa dia mutlaqan, mana sama ada tepat sakit tu di anggota tayamum atau tidak, sebab tak cukup syarat dia. Sebab kita maklum syarat dianya 3. Yang pertamanya dipakaikan satir itu dalam keadaan syarat tak diulangkan sembahyangnya. Syarat nak lepas daripada qadha i'adah sembahyang tu 3 syarat. Syarat yang pertamanya ialah pakaikan satir itu ketika dia tu suci. Dan yang keduanya tiada mengambil daripada tempat yang sahih lebih pada qadar hajat. Dan yang ketiganya sakit itu bukan anggota tayamum. Dan jika mengambil qadar memegang jua. Dan jika mengambil qadar memegang jua. Jadi dia sambung dengan sana. Sambung dengan jika mengambil lebih daripada qadar memegang. Jadi maknanya maka jika ia hantarkan di atas tuhur, dia pakai jabirah, pakai tapalan balutan tu dalam keadaan dia tu berhadas tu suci. Ada wuduk. Kemudian satir itu, penutup itu mengambil qadar memegang saja. Maknanya tidak melebihi. Dia ambil tepat sahih tu qadar hajat memegang saja. Itu mengambil oleh penutup daripada yang sahih, qadar hajat memegang juga. Jadi maknanya syarat yang pertama dah cukup. Syarat yang kedua dah cukup. Tengok. Dan jika mengambil, maknanya sambung dengan kata apa dah? Jika mengambil lebih daripada qadar memegang. Jadi mana jika ia hantarkan di atas tuhur dan mengambil qadar memegang, tidak melebihi, cukup 2 syarat di situ, maka jika mudah menanggal, kan dia kan penutup, maka tiada wajib qadha. Maka sini tafsir gini pula. Jadi dia pakai jabirah, pakai satir tu dalam masa suci, berwuduk. Lagi pulanya satir itu tidak mengambil yang sahih, melainkan qadar hajat memegang. Lepas tu tengok pula senang dibuang ke tidak. Maka jika tiada mudah, menanggal maka tiada mudah menanggalkan dia, maka tiada wajib qadha. Maka jika mudah menanggal, bukan meninggal, menanggal,
menanggalkan dia kan balutan. Itu apa dia? Satir, penutup. Maka tiada wajib qada. Maknanya kalau mudah untuk menanggal, maka wajib qada juga. Jadi masalah di sini itu dia katanya dia ketika pakai satir itu ketika berwudu. Satu syarat sepenuh. Lagi pulanya satir itu, penutup itu tidak mengambil tempat yang sah malaikat qada hajat untuk nak memegang. Dua syarat cukup. Kemudian itu maka syarat yang ketiga kita tak payah tilik. Begini. Jadi tengok satir itu boleh kita tanggalkan ke tidak. Satir itu boleh ditanggal ke tidak. Sekiranya satir itu tak boleh ditanggalkan. Dengan sebab doktor katanya jangan tanggalkan lagi. Kalau tanggalkan, kalau buang satir itu lambat sembuh. Artinya tak akan sembuh. Atau akan mudarat kepada anggota. Lalu tu dia tak tanggal. Begitu. Dia tak tanggal tu maknanya dia tak buang lah. Maka caranya sama, itu sama dulu lah. Maknanya ketika apabila dia itu buat 3 cara yang dulu lah. Dia buat 3 cara yang dulu. Apa dia? Daripada basuh anggota yang sahih, tayamum ganti tempat sakit, lagi pulanya sapuh akan penutup. Maka sembahyang itu tidak diulangkan. Dengan sebabnya jabirah tu tak boleh ditanggal. Satir itu tak boleh ditanggal. Sebab ada keuzuran lagi. Itu maknanya maka jika tiada mudah menanggalkan dia. Tiada mudah maknanya tak boleh nak tanggalkan lagi. Tak boleh nak tanggalkan lagi. Dah dengan sebab masih sakit lagi, masih dalam belum sembuh elok lagi. Maka sekiranya kalau dia pakai satir tu di atas masa suci, dalam keadaan dia tu berwuduk, dan satir sendiri itu pun tidak mengambil yang sahih malaikat qada hajat dia. Lagi pulanya satir itu, penutup itu tak boleh nak tanggal lagi. Tak boleh nak tanggal lagi sebab doktor katanya dalam sekitar sebulan 2 ni jangan tanggal lagi. Maka dia tak tanggalkan. Maka cara dianya tayamum ganti sapuh tempat sahih, sapuh dengan basuh yang sahih, sapuh dengan air di atas jabirah, di atas balutan itulah. Maka dia pun solat. Maka sembahyang dia tu tak diulangikan. Tetapi kalau begini, kalau kita katanya ketika dia pakai jabirah tu, dia pakai dalam keadaan suci berwuduk. Lagi pulanya jabirah atau satir tadi tu mengambil qada hajat, memegang saja. 2 syarat tu cukup. Tetapi ada kemudahan untuk nak buangkan. Dengan sebab kita katanya ini dekat-dekat nak sembuh tu. Boleh buang sekejap-sekejap tu, boleh tanggalkan. Sudah tu kita pakai balik. Selepas tu apabila nak ambil wuduk kita buang. Tetapi dia tidak tanggal. Maknanya kita katanya satir itu ada kemudahan untuk nak tanggalkan, tapi dia tak tanggal. Maka apabila dia tak tanggal tu, dia tayamum ganti lah. Dia tak basuh. Kalau tanggal tu boleh basuh. Boleh basuh, boleh bagi kena air tempat sakit tu, tapi dia tak buat begitu. Maka sembahyang tu wajib diqadha. Itu maknanya.
Mana katanya jika mengambil apa dia? Maka jika mudah senang menanggalkan dia, maka tiada wajib qada. Dengan maknanya kalau kesenangan ada kemudahan untuk menanggal tetapi dia tak tanggal, maka wajib qada juga. Begitu. Sebab kita katanya dekat-dekat nak sumbuh tu, kalau kita nak ambil wuduk, kita tanggalkan. Sudah kita ambil wuduk, kita balut balik. Atau kita tapal balik. Itulah. Habis. Dan dikandak dengan tahur di sini, tahur yang kamil. Maknanya dikandaki tahur, katanya salah satu daripada syaratnya, syarat bagi tak diulangkan sembahyang itu, tak diiadahkan sembahyang tu, dia pakai jabirah, pakai satir itu ketika dia tu suci. Maka dikandakinya suci tahur yang kamil. Seperti memakai khuf di sana, atas kaum yang muktamad. Jadi maknanya maksud kamil tu maknanya kita dah basuh semua anggota wuduk, belum pada kita pakai satir. Maknanya anggota wuduk tu dah dibasuh ke semua, mulai daripada muka sampai ke kaki. Lepas tu selepas pada basuh kaki itulah kita dipakaikan satir penutup itu. Seperti masalah khuf. Kalau khuf ni dia nak pakai syarat boleh nak sapu khuf tu, syaratnya pakai khuf dalam masa dia sempurna oleh suci. Dengan maknanya dia ambil wuduk belum pada yang nak pakai tu dia ada wuduk. Mana dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kedua-dua belah kaki tu dah dibasuh. Kedua-dua belah kaki itu dah dibasuh. Selepas pada dibasuh itulah dia pakai khuf. Tapi tak mesti sudah basuh kaki itu terus pakai khuf tu, tak mesti. Jadi mesti dia pakai khuf selepas pada dah penuh basuh dua belah kaki dan belum pada dia berhadas. Dia pakai khuf. Maksudnya begitu. Dengan maknanya kalau tak sepenuh tak boleh sapuh di atas khuf. Contohnya tak sepenuh macam mana? Dia sudah sapu kepala, dia ambil wuduk, dia sapu kepala, siap sapu kepala, dia basuh kaki kanan. Selepas pada dia basuh kaki kanan, dia pakai khuf. Kaki kiri belum basuh lagi. Kaki kiri belum basuh lagi. Tapi kaki kanan, dia basuh-basuh kaki kanan, cukup. Sempurna basuh kanan, tapi kiri belum basuh. Sudah basuh kanan, kiri belum basuh, dia dah pakai khuf sebelah kanan. Jadi maknanya pakai khuf belum sempurna taharah. Maka itu tak boleh nak sapu. Tak boleh nak sapu di atas khuf. Maka di sini pun demikian. Jadi maknanya nak pakai satir tu apabila dia sudah basuh dua belah kaki lah. Sekiranya kalau begini. Contohnya dia sakit tu tepat nak balut, tepat nak tutup sana itu di kaki kanan. Kaki kiri masalah. Katalah di kaki sebelah kanan ke sebelah kiri ke, kita katanya belum pada dia nak pakai satir saat itu, dia basuh muka, dia ambil wuduk, dia basuh muka, dia basuh tangan, sapu kepala, dia basuh kaki sebelah kanan. Sudah kita katanya sakit tu sebelah kanan lah. Kita kata sakit tu misalnya sakit sebelah kanan. Sudah sapu kepala, dia basuh tepat yang boleh basuh tu. Daripada kaki kanan. Dia basuh sebelah kanan, kiri dia tak basuh lagi. Sudah basuh sebelah kanan tu, kemudian dia balut kaki kanan. Dia balut kaki kanan, padahal kaki kiri belum dibasuh. Itu mana katanya dia pakai satir belum sempurna oleh wuduk. Begitu. Maka itu tak sembahyang tu yang ada tu. Sembahyang tu mesti kena ada. Tak cukup syarat pakai satir ketika dia tu sempurna oleh taharah. Jadi maknanya
Jadi maknanya ketika nak sama tu, masalah nak pakai khuf, masalah nak pakai satir tu, jadi syaratnya taharah yang sempurna. Maknanya mulai daripada basuh kaki, basuh tangan sampai basuh kaki. Jadi maknanya sudah basuh kaki, dah sepenuh. Lagi pulanya belum dia berhadas. Antara itulah dia pakai satir, dia pakai khuf. Maksudnya begitu. Kalau katanya ada sebelah kaki lagi, artinya ada sikit lagi nak sepenuh. Kita katanya ada dia basuh kaki, ada sebelah kanan, ibu jari sebelah kanan setepak lagi tak basuh. Dia dah mulai pakai satir. Itu pun tak sepenuh lagi. Itu kena yang ada. Itulah kaul yang pertama. Dan keenam adalah tayamumnya bagi sembahyang itu dulu daripada waktunya. Dan jika dizannya akan masuk waktunya sekalipun. Kerana ketiadaan syaratnya. Sebab wajib qadha. Ketiadaan sah sembahyang dari mulanya. Bukan murad daripadanya sah tetapi wajib qadha, bukan. Ni masalah yang keenam ni setengah daripada 9 masalah yang wajib i'adahkan salat. Wajib qadha. Sini wajib qadha, bukan i'adah. Masalahnya syarat bagi nak memadai dengan tayamum itu mesti tayamum apabila sudah masuk waktu solat. Dengan maknanya tak boleh kita nak tayamum belum pada masuk waktu. Tak memadai kita tayamum belum pada masuk waktu. Contohnya kalau kita katanya masalah sakit baik, artinya masalah ketiadaan air masalah, kita dah tahu katanya kita tidak ada air. Sebab pagi tadi kita dah pusing. Dah pusing cari ke sana, cari ke sini, tidak ada air. Atas sekarang tu kita sakit. Pukul 11 pagi tu kita masih dalam sakit lagi. Pada adat tak sembuh lagi lah penyakit kita ni. Nak salat zuhur pula tu. Maka belum pada masuk waktu zuhur, dia dah tayamum awal-awal. Tayamum dia tu belum pada masuk waktu zuhur lagi. Maka selepas pada dia tayamum, dia tunggu masuk zuhur. Apabila masuk zuhur, dia pun solat dengan tayamum itu. Maka tayamum itu tidak sah. Tayamum itu tidak sah. Apabila tayamum tidak sah, sembahyang pun tidak sah. Sembahyang pun tidak sah. Maka di sini bukan masalah i'adah. Masalah qadha betul-betul. Sebab apa? Sembahyang dia tidak sah sebab dia tayamum dengan sebab dia sembahyang dengan tayamum yang tidak sah. Kenapa tidak sah tayamum? Sebab dia tayamum belum pada masuk waktu. Tayamum ni dia nak tayamum selepas pada masuk waktu. Kenapa? Sebab tayamum ni ialah taharah darurah dia panggil. Taharah maknanya menyuci yang diguna pada masa kecemasan saja. Pada masa darurah, pada masa darurah saja. Maka darurah macam mana? Tak boleh gunakan air itulah. Jadi mana selama mana kita boleh gunakan air, tak boleh kita nak tayamum. Maka tayamum tu dibolehkan tayamum kerana ada darurah. Nak solat, nak darurah kita nak solat. Darurah kita nak solat. Padahal waktu dah masuk. Maka nak guna air tak boleh, darurah. Maka tayamum. Maka kalau kita katanya belum pada masuk waktu, darurah ke tidak nak solat. Tak ada hajat nak solat lagi kita. Belum pada masuk waktu, ada hajat nak solat zuhur ke? Ada darurah kepada solat zuhur ke? Tak ada darurah. Maka tak boleh. Jadi maknanya nak tayamum tu mesti kena masuk waktu lebih dulu. Ini masalah sembahyang fardu lah. Masalah sembahyang fardu. Tapi kalau kita tayamum kerana nak baca Quran tu bila masa pun boleh.
Tayamum kerana nak solat sunat mutlak tak ada waktu yang tertentu, itu bila masa pun boleh. Nak baca Quran ke tayamum lah. Nah. Itu tak tentu dengan masalah. Ini masalah yang keenam. Tengok dalam kitab dia katanya adalah tayamumnya tayamum seorang bagi sembahyang untuk sembahyang. Kita kata dia tayamum untuk nak sembahyang zuhur. Untuk sembahyang zuhur. Tapi dia tayamum tu bila? Dahulu daripada waktunya sebelum masuk waktu sembahyang itu. Dulu daripada waktunya sebelum masuk waktu. Nak salat zuhur tapi belum pada masuk waktu zuhur dia dah tayamum. Dan jika dizan akan masuk waktunya sekalipun. Zan. Dia tengok jam dia tak betul. Dia tengok jam dia tu itu tak betul. Dia tengok barangkali dah masuk. Tapi kalau biasanya masalah kita solat ni masuk waktu, kita ingat balik masalah masuk waktu ni dia tak syarat kena yakin. Dia tak syarat kena yakin dengan masuk waktu untuk nak sah solat. Walaupun dengan zon sekalipun. Walaupun dengan zon sekalipun, walaupun tak sampai peringkat yakin, maka sah dah kita solat. Dengan sebab kita nak solat tu kalau nak yakin tu susah juga. Kalau nak yakin kena tengok matahari sendiri, kena tengok matahari, tengok waktu, tengok apa dia sendiri, alamat dia tu. Tetapi kalau kita iktimad di atas jam, tak ada tengok matahari, tengok jam, dah pukul 1:30, dah zuhur dah ni. Dah sebab kita katanya zuhur tu tengok dalam itu dia tu, dia kata zuhur masuk pukul 1:30. Pukul 1:30. Maka kita pun tengok jam kitanya sekarang dah 1:30. Pada zon kitanya waktu solat tu dah masuk. Kita pun solat. Sah. Tapi kalau tak sakut dengan tayamum lah. Jadi maknanya kalau kita tengok matahari tu, kalau kita kata pukul 2, pukul 3 tu memang dah yakin masuk zuhurnya. Pukul 2, pukul 3 tu, artinya insya tu apa dia? Pukul 10 malam, pukul 12 malam tu dah yakinlah kata masuk waktu insya tu. Begitu. Jadi untuk nak sah solat tak bersakut dengan tayamum, sah kita solat. Jadi mana kena tahu setengah daripada syarat nak sah solat tu, kita tahu katanya waktu dah masuk. Tahu tu maksudnya dengan secara yakin atau dengan secara zon. Dengan secara yakin, dengan secara zon. Zon tu mana sangkaan yang kuat 90% ke 80% kata dah masuk ni. Yakin ke? Tak yakin tapi berat sebelah balik masuk. Maka masuk tu lebih berat. Maka boleh dah kita nak solat. Tetapi itu kalau kita solat dengan tidak tayamum. Solat dengan wudu. Maknanya kalau kita solat dengan wudu, kita solat dengan wuduk tidak ada tayamum, maka boleh kita nak solat, sah kita solat dengan zon masuk waktu. Walaupun tak sampai peringkat yakin sekalipun, zon masuk waktu dah boleh kita nak solat, sah. Tetapi masalah kalau kita nak solat dengan tayamum, maka mestilah kita tayamum apabila yakin masuk waktu. Kalau zon tak ada lagi. Kena yakin bahawasa waktu itu dah masuk. Sebab tu dia tak boleh awal-awal sangat. Takut-takutnya belum masuk. Kalau zon tu tak boleh kita nak tayamum. Zon tu tak boleh kita nak tayamum lagi. Nanti kita yakin. Kalau tengok jam tu kita katanya tengok dalam
dalam takwim dianya, waktu zuhur hari ni tu masuk pukul 1.30, 1.30. Maka apabila kita tengok jam kita dah pukul 1.13.30, jam tu, pukul 1 tengah hari artinya 13.30 kita nak tayamum. Kalau kita tak yakin, tengok jam saya dah pukul 1.30, dah masuk zuhur tu. Tapi itu zon saja. Nak bagi yakin, keluar tengok matahari. Keluar tengok matahari, buat ukuran bayang dia macam mana. Artinya gunalah alamat yang lain lagi untuk nak yakin, boleh. Sebab tu kalau nak tayamum, mesti kita kena yakin bahawasanya waktu itu dah masuk. Apabila yakin kata waktu sembahyang itu dah masuk, mulailah tayamum. Selepas dah tayamum, tu solat. Begitulah. Itu jadi maknanya, dan jika zannya akan masuk waktu sekalipun, jadi sembahyang itu wajib diqadakan juga. Kenapa? Kerana sebab boleh wajib ni kerana ni maknanya sebab wajib qada. Kita jaga begitu. Wajib qada itu kerana ketiadaan syarat, tak cukup syarat. Wajib qada itu kerana ketiadaan syarat ni. Wajib qada itu kerana ketiadaan syarat. Tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Apa je syarat tak cukup, tak sepenuh tadi? Ketiadaan syarat, tak sepenuh syarat. Sebab syarat tayamum tu, syarat nak sah sembahyang dengan tayamum, syaratnya tayamum apabila yakin masuk waktu sembahyang fardu. Kalau tayamum belum pada masuk waktu, artinya tak yakin kata masuk, maka tidak memadai. Tu mana kata kerana ketiadaan syarat. Sebab wajib qada ketiadaan sah sembahyang. Daripada mulanya. Daripada mulanya, mula sembahyang. Mana sembahyang tu tak sah di awal lagi. Tidak sah di awal lagi. Sebab apa? Sebab dia tayamum, dia salat dengan tayamum yang sebelum pada masuk waktu. Tayamum itu tidak sah, maka salat tidak sah di awal lagi. Maka di sini ni, sebab tu dia kata bukan murad daripada qada sah, tetapi wajib qada, bukan gitu. Begitulah. Dan masuk waktu sembahyang jenazah, ni. Kalau sembahyang zuhur, tak apalah. Ada dah tentu, pukul berapa kan. Tapi kalau nak solat jenazah, bila kita nak kira masuk waktunya? Sebab nak solat jenazah pun solat fardu juga kan. Solat jenazah bukan sunat tu. Bahkan fardu, walaupun kifayah pun fardu jugalah. Walaupun kifayah pun tetapi fardu jugalah. Maka tak boleh kita nak tayam belum pada sampai masa dia. Tak boleh juga kita nak tayam belum pada sampai masa nak solat jenazah. Kemudian nak kira sakat mana. Dia solat jenazah boleh buat 24 jam. Nak pukul 1 malam, boleh pukul 2 malam, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, pukul 1 tengah hari pun boleh. Pukul 1 siang pun boleh, pukul 1 malam pun boleh. Boleh setiap masa. Maka sakat mana kita nak kira katanya masuk waktu tayamum, masuk waktu solat jenazah, dah boleh kita nak tayamum untuk nak solat jenazah. Dia katanya dan masuk waktu sembahyang jenazah dengan selesai. Dengan selesai memandikan dia kan mayat, akan jenazah. Atau tayamumnya. Tayamum jenazah. Begitu. Jadi maknanya kalau kita tayamum untuk nak salat jenazah. Bila masuk waktu dia ni, apabila apabila selesai daripada memandi. Maknanya
memandi atau tayamum. Sekiranya kalau mayat tu tak boleh memandi, gantikan dengan tayamum. Yang ni tayamum tu tayamum ganti daripada mandi jenazah. Bukan tayamum kita orang nak solat ni. Bukan tayamum kita orang nak solat ni, bukan dia. Dengan selesai memandikan dia kan jenazah atau tayamumnya, tayamum jenazah. Tayamum tu masalah mayat itu tak boleh nak mandi. Kita tayamum ganti kan. Mayat itu tak boleh kita nak mandi, maka kita tayamum ganti. Apabila sudah mandi, artinya ganti daripada mandi itu tayamum. Apabila mayat itu, sebenarnya tak boleh panggil jenazah ni. Ya belum pada masa mandi, masa kapan tu mesti kena panggil mayat lagi. Sebab jenazah tu mayat di atas pengusung. Tapi tak apalah, janji faham. Apabila kalaulah kita kata yang sekarang ni kita demam, nak kena air tak boleh. Tapi ada dalam keluarga kita tu mati, kita pun nak solat jugalah dia tu. Walaupun demam-demam kita pun nak solat jugalah. Maka tengok tu, tanya, sekarang macam mana? Dah kapan? Dah mandi ke belum? Orang cerita kata belum mandi lagi. Tak boleh kita tayamum lagi tu. Apabila orang tu mandi sudah, tanya sekarang macam mana? Dah kapan? Dah kapan tu makna sudah mandi. Sebab tak boleh nak kapan malaikat sudah mandi kan. Maka boleh dah kita nak tayamum. Itu masuk waktu solat jenazah dengan selesai daripada mandi atau selesai daripada tayamum yang ganti pada mandi itu. Dan masuk waktu sembahyang yang luput dengan teringat akan dia. Waktu biasa ni tak payah cerita lah. Zuhur, masuk waktu zuhur tu dah maklum. Nak solat asar, masuk waktu asar tu dah maklum. Ini masalah, contohnya kita maghrib semalam tu, kita tak solat. Terlupa nak solat maghrib. Apabila kita terlupa tu, tak teringat. Semalam tidur pun dengan tak teringat. Pagi ni lepas subuh tadi pun tak teringat. Katanya kita terlupa nak solat maghrib. Maka apabila kita teringat, jam sekarang, masa sekarang, semalam saya tak solat maghrib, terlupa. Maka apabila teringat tu boleh nak tayamum solat. Qadha lah. Jadi maknanya kalaulah kita tayamum. Selepas pada tayamum, teringat kata, semalam selepas ada tayamum. Selepas pada tayamum, kita teringat. Teringat katanya, ada tinggal solat maghrib semalam. Maka, tayamum belum pada teringat. Maka nak guna tayamum untuk nak solat maghrib yang terlupa tu tak boleh. Sebab apa? Sebab masuk waktu dia apabila kita teringat kata ada ketinggalan. Begitu tu mana katanya, dan masuk waktu sembahyang yang luput, yang ketinggalan, dengan tidak ada kesalahan dan tinggal dengan uzur lah. Dengan terlupa, begitu. Dengan sebab terlupa. Tapi kalau sengaja tinggal tu wajib qadha sepanjang masa, itu boleh tak ada masa tu. Kalau contohnya dia tinggal sembahyang maghrib semalam tu dengan cara sengaja tinggal. Dengan secara sengaja tinggal. Maka itu wajib dia qadha setiap masa. Itu boleh nak qadha bila tayamum tu lah. Tapi contohnya subuh tadi masalah kita ni tidur tu tak sedar. Subuh tadi tu tidur tak sedar. Sedar-sedarnya pukul 10 pagi. Sedarnya tak sedar langsung. Penat sangat tu kita tidur semalam tu tak sedar subuh tu. Dah letak jam pun tak jadi. Tak tengah tak sedar. Sedar-sedarnya pukul 10, pukul 11 pagi. Maka kita nak qadha subuh tadi. Maka ia boleh qadha terus tu kan.
Apabila kita sedar daripada tidur tu, boleh kita tayamum lah untuk nak qada. Itu kalau terlupa, sekira sakat mana? Sakat kita ingat. Ingat kata, semalam maghrib tak solat. Sekarang nak solat ni, tayamum. Dan waktu sembahyang sunat mutlak dengan kehendak mengerjakan dia. Ni. Apabila kita nak dan waktu solat sembahyang sunat mutlak. Jadi maknanya masuk waktu tayamum bagi sembahyang sunat mutlak. Masuk waktu tayamum bagi masuk sunat mutlak. Jadi sunat mutlak ni sunat tak terkait dengan sebab, tak terkait dengan masa. Dia sembahyang sunat tu ada 3 bagai kan. Sunat muakkad, mana sunat terikat dengan masa. Sunat yang terkait dengan sebab. Maka sunat mutlak ni tidak terkait dengan masa, tidak terkait dengan sebab. Maka apabila kita nak solat tu, boleh kita nak tayamum, tak kira masa mana sekalipun. Tetapi kalau saja tayamum, tak tahu nak buat apa, kita pun tayamum. Kalau katanya tak tahu nak buat apa, pergi mari kita katanya kita tak boleh gunakan air. Duduk saja tak tahu nak buat apa, tayamum. Selepas tayamum tu datang perasaan nak solat mutlak. Solat sembahyang mutlak. Itu tak boleh guna sebab kita tayamum belum pada nak ada perasaan nak solat sunat mutlak. Dia kena datang perasaan nak solat dulu baru boleh kita tayamum. Tu maknanya. Dan yang mempunyai sebab dengan sebabnya, dengan diperolehkan sebabnya. Dengan sebabnya ini, dengan diperolehkan sebabnya. Kalau kita sembahyang sunat sebab, mesti diperolehkan sebab lebih dulu. Seperti sembahyang mana? Sembahyang mempunyai sebab. Seperti gerhana bulan, gerhana matahari. Maka kalau kita nak solat gerhana, solat sunat gerhana tu solat tu sunat mempunyai sebab. Maka apabila kalau kita nak solat mesti gerhana dulu. Kalau kita sekarang tu pada pihak kerajaan, pada pihak mana baik tu dia dah bagi tahu awal-awal. Ada belum pada nak berlaku gerhana tu dah dimaklumkan. Dah dimaklumkan. Misalan kita katanya ada diiklankan bahawasanya hari ini pukul 11 pagi sehingga pukul 2 petang akan berlaku gerhana matahari. Kita dah tengok dalam berita, dalam iklanan tu dah diberitahu katanya hari ini akan berlaku gerhana matahari mulai daripada pukul 11 pagi sampai pukul 2 petang. Maka kita pun nak solat gerhana lah. Nak solat gerhana lah. Tetapi kita tak boleh mengenakan air. Tak boleh kenakan air. Artinya kita ni tidak ada air. Maka kita nak tayamum belum pada pukul 11 yang kata mulai gerhana tu tak boleh. Mesti kena mulai gerhana dulu barulah boleh kita tayamum. Maknanya kalau kita tayamum belum pada berlaku gerhana, tak boleh kita gunakan tayamum itu untuk solat sunat gerhana. Sebab kita tayamum belum pada masuk waktunya. Jadi kalau sembahyang mempunyai sebab, masuk waktu dia tu didapatkan sebab. Sembahyang sunat gerhana, mesti kena gerhana lebih dulu. Dan waktu sembahyang minta hujan, solat istisqa. Masuk waktu solat istisqa dengan berhimpun orang hendak mengerjakan dia akan sembahyang minta hujan. Apabila orang tu dah mulai berhimpun untuk nak solat, dah masuk waktu. Jika berbuat dengan jamaah,
Jadi maknanya solat istisqa kalau kita nak buat dengan secara berjamaah. Solat istisqa kalau dibuat dengan secara berjamaah, maka masuk waktu dianya dengan mulai beri pun oleh manusia untuk nak solat. Orang dah mulai datang. Dan dengan kehendaknya, jika mengerjakan dia seorang diri, kalau kita nak solat istisqa seorang diri, kita tak berjemaah, maka kira masuk waktu tayammum tu apabila kita datang perasaan nak mulai solat. Apabila nak mulai solat tu tayammum, apa tu solatlah. Begitu. Maka sebab tiada sah tayammum dahulu daripada waktunya kerana adalah tayammum itu taharah darurah. Macam saya kata tadi. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Maka sebab tiada sah tayammum dahulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعلنا لنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستلم كما قرأناه وما حفظنا وما سمعنا فردد علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.